Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru yang berjiwa pendidik. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Azharatul Aqilah binti Zakaria. Nombor akte giliran saya ialah 202229231091 daripada option PPI SMP PSV. Nama pensyarah saya ialah Miss Liu Pilian. Kod subjek ialah GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi meloncatkan sistem pendidikan negara. Ianya bertujuan supaya negara berada di kedudukan sepertiga teratas di dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dengan mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pada Oktober 2011, Kementerian Pendidikan telah melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baharu. Dalam tempoh 15 bulan iaitu Oktober 2011 hingga Disember 2012, Kementerian telah memperoleh input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari UNESCO, Bank Dunia, OECD dan 6 institusi pengajian tinggi awam. Aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Hasrat KPN bagi melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Pendidikan merupakan salah satu agenda yang boleh mempengaruhi kualiti sesebuah bangsa di dunia. Pelan PPPM berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, merangkumi akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Ia mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mencapai visi yang dihasratkan. Terima kasih Siti Khadijah langsung dari Istana Negara. Hala tuju pendidikan negara dan pendirian berhubung, pelbagai isu pendidikan akan diperincikan minggu depan. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pihaknya kini dalam proses mengadakan konsultasi dengan pemegang taruh bidang itu serta mengambil kira pandangan dan kritikan rakyat secara menyeluruh dalam langkah menjadikan pendidikan negara lebih baik. Menurut beliau, sidang media khas Kementerian Pendidikan akan diadakan minggu depan berhubung perkara berkenaan. Beliau memerlukan masa dan input secukupnya sebelum membuat keputusan mengenai perancangan pendidikan negara. Maknanya sekarang ini adalah proses untuk saya mendengar, mengambil pandangan dan kritikan dan juga konsultasi. Jadi konsultasi ini saya fikir sangat penting kerana ini adalah kementerian yang cukup besar. Jadi konsultasi bersama pasukan khususnya KSU dan juga pasukan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan juga daripada pandangan guru-guru sendiri dan stakeholders. Maknanya kita punya pemegang taruh pendidikan, ibu bapa, guru. Jelasnya, beliau menitik beratkan proses konsultasi kerana tidak mahu mengabaikan pandangan mana-mana pihak dalam mencorakkan masa depan pendidikan negara. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal ditemui di program Khatan Perdana di Jawi di Pulau Pinang pagi tadi. Hala tuju pendidikan boleh dibahagikan kepada 3 iaitu pembentukan sosial murid, pengetahuan ilmu digital dan pendidikan dan kemakmuran bersama. Saya akan jelaskan mengenainya dengan lebih terperinci. Pembentukan sosial murid dapat melahirkan seorang murid yang boleh dicontohi pada generasi akan datang. Guru memainkan peranan dalam membentuk sosial murid di samping menjadikan suri teladan kepada murid.
Seterusnya, menjelang tahun 2030, pengetahuan ilmu digital dalam bidang STEM amat dititik beratkan seiring dengan revolusi pendidikan 4.0. Dengan ini, murid lebih mengikut arus kemodenan dalam sesi pembelajaran pada abad ke-21. Selain itu, pendidikan negara wawasan 2030 akan semakin meningkat dengan jayanya dan berdaya saing dengan negara lain. Sistem pendidikan negara lebih terjamin dan berkualiti setanding dengan luar di peringkat antarabangsa. Guru yang berjiwa pendidik ialah guru yang kompeten dalam semua aspek seperti mendidik murid dengan pelbagai strategi pengajaran dan juga pembelajaran. Guru mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab serta mampu menjadi suri teladan kepada murid dengan penuh kasih sayang. Guru juga mempunyai pengetahuan yang luas terhadap sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan dan juga pendidikan perbandingan antarabangsa dan global. Seterusnya, saya akan membentangkan 6 aspirasi murid. Yang pertama iaitu pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran peribahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Malaysia mengesahkan komitmen dalam menyokong, melibatkan diri dan bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan untuk memastikan tiada kanak-kanak ketinggalan dalam sistem pendidikan negara. Pada masa sama, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tanggungjawab global diperlukan bagi mentransformasi pendidikan demi mencapai matlamat pembangunan mampan untuk masa depan lebih baik kepada semua. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri ketika berucap pada sidang kemuncak transformasi pendidikan TES 2022 yang diadakan di New York, Amerika Syarikat. Ujar beliau, pendidikan adalah hak asasi yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia dan penting untuk pembangunan mampan, adil dan masyarakat harmoni. Therefore, Malaysia continues to ensure that our educational system is more equitable, inclusive, relevant and resilient in facing crises such as the recent pandemic and any future shocks. In line with this, we continue to strengthen partnerships with institutions and industries to share experiences and engender innovation. Jelasnya pelbagai program dilaksana dalam usaha mentransformasikan sistem pendidikan. Antaranya Sekolahku Sejahtera menggalakkan kurikulum bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET selain memasukkan komponen pendidikan untuk pembangunan mampan dan pendidikan kewarganegaraan global ke dalam kurikulum kebangsaan. Turut dilaksana pembelajaran pendidikan digital Malaysia D5 dan mengutamakan sistem data amaran awal untuk merancang intervensi yang disasarkan sekaligus mengurangkan kadar keciciran. Sekarang kita akan masuk kepada bahagian yang seterusnya iaitu 5 aspirasi pendidikan negara. Aspirasi pendidikan negara terbahagi kepada 5 iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Saya akan terangkan satu persatu mengenai setiap poin ini di dalam slide seterusnya. Akses kepada kejayaan. Sekolah mempunyai peranan untuk memastikan setiap murid di sekolah mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti tanpa mengira taraf ekonomi, kaum atau latar belakang murid bagi membolehkan murid mencapai potensi masing-masing. Prinsip pendidikan untuk semua perlu dijadikan sebagai satu asas dalam memastikan akses dan enrolment dalam lapisan murid dari peringkat prasekolah maupun ke peringkat sekolah menengah dapat dipenuhi. Bagi tujuan ini, pihak sekolah perlulah memberikan komitmen dan memastikan tiada murid yang tercicir dan semua murid mematuhi standard minimum iaitu sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Sejarah, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam atau juga pendidikan moral bagi non-Muslim pada akhir tingkatan 5.
Tujuan ini adalah untuk meletakkan negara kita setanding dengan negara maju yang lain di samping meningkatkan peratusan murid yang melanjutkan pelajaran pada peringkat universiti, college, politeknik, vokasional dan program latihan kemahiran yang berstruktur. Kita lanjutkan dengan aspirasi yang kedua iaitu kualiti standard antarabangsa yang tinggi. Aspirasi kedua ini melibatkan peranan sekolah dalam memastikan setiap sekolah memberikan proses pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid setanding dengan negara maju yang lain mengikut standard antarabangsa. Langkah ini termasuklah standard untuk bidang matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi. KPM misalnya telah mensasarkan agar negara berada dalam kelompok sepertiga teratas dari segi prestasi dalam TIMSS iaitu Trends in Mathematics and Science Study dan PISA iaitu Program for International Student Assessment dalam tempoh 15 tahun. Oleh itu, komitmen guru dan masyarakat yang mendukung sekolah yang tinggi amatlah diterapkan. Pelaksanaan ITING dan VLE perlulah dilaksanakan secara serius kerana ia adalah kerangka asas yang dapat memenuhi keperluan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi. Seterusnya, kita akan masuk kepada poin yang ketiga iaitu equity untuk semua murid. Sekolah perlu memastikan sistem pendidikan yang dilaksanakan berada pada tahap yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira etnik, tempat atau latar belakang sosioekonomi. Sekolah perlu memberi peluang kepada setiap murid supaya jurang yang ada dalam kalangan mereka dapat dirapatkan. Sekolah juga bertanggungjawab untuk memastikan setiap murid yang mempunyai pelbagai latar belakang dan sosioekonomi di sekolah mendapat hak dan equity yang sama terhadap kemudahan dalam menyokong pembelajaran dan pembangunan sosial mereka. Program pendidikan khas, kelas rancangan khas dan program kawalan yang terdapat di sekolah perlulah diuruskan dengan berkesan bagi membolehkan murid dibangunkan mengikut kebolehan dan potensi masing-masing. Memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka, aspirasi negara yang utama ialah mewujudkan perpaduan dalam kepelbagaian kaum yang ada. Sesebuah negara yang menghargai kepelbagaian dan mengutamakan ketenteraman sosial yang unik dapat mempamerkan perpaduan yang lebih kuat. Kajian yang dilakukan oleh OECD pula menunjukkan bahawa perpaduan yang kuat mempunyai kaitan yang rapat dengan rakyat yang sihat, masyarakat yang selamat dan juga kadar guna tenaga yang tinggi. Murid menghabiskan masa 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Maka, sekolah adalah merupakan medan yang subur untuk memupukkan semangat perpaduan. Oleh itu, sekolah juga perlu mewujudkan interaksi dalam kalangan murid agar mereka belajar untuk saling memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Kerja gerak co-curriculum juga perlu dioptimalkan dan dasar satu murid satu sukan perlu dimantapkan agar penerapan nilai dan pengalaman dapat diterapkan ke arah pembinaan identiti nasional yang seterusnya memupuk perpaduan. Akhir sekali, kita akan pergi ke pelaksanaan berkecakapan tinggi. Aspirasi pendidikan nasional yang kelima ialah elemen kecekapan, iaitu kerajaan menerusi bajet tahunan telah memperuntukkan perbelanjaan besar kepada sektor pendidikan. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab guru-guru dan warga pendidikan di sekolah untuk memastikan pulangan dalam bentuk keberhasilan murid dimaksimumkan untuk ringgit yang dibelanjakan. Pelaksanaan program pendidikan perlu dibuat secara lebih bertanggungjawab dan menggunakan sumber yang ada secara cekap, berkesan dan memberikan impak yang maksimal. Sekarang kita telah memasuki pembentangan yang terakhir iaitu implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan bagi guru yang berjiwa pendidik.
Guru perlulah mementingkan sikap tanggungjawab dalam diri bagi memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Guru juga boleh mencadangkan untuk menawarkan peranti elektronik kepada murid yang layak. Hal ini kerana tidak semua murid yang berlatar belakang sosioekonomi yang baik. Oleh itu, terdapat juga murid yang akan ketinggalan di belakang dengan arus pemodenan semasa. Jadi, guru perlu memainkan peranan penting dalam mencari inisiatif agar murid tersebut tidak tercicir dalam pembelajaran dan dapat mengikuti proses pengajaran dengan menyediakan satu alat peranti elektronik atau BBM untuk diberikan kepada murid tersebut. Kualiti standard antarabangsa menggariskan bahawa guru perlulah mempunyai pengetahuan yang luas untuk menjalankan PDP agar setanding dengan negara lain seperti Korea Selatan bagi memastikan murid sentiasa mempunyai pengetahuan yang baharu dan juga mereka tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran dan pengajaran di peringkat antarabangsa. Equity untuk semua murid dapat mengelakkan sikap pilih kasih di antara murid. Guru juga perlu memberikan pengajaran yang sama rata kepada murid tanpa mengira latar belakang murid di samping memberikannya didikan dengan sempurna. Guru perlulah sentiasa memberikan sokongan kepada murid dan juga tidak memandang remeh terhadap impian dan usaha yang telah ditunjukkan oleh mereka agar mereka akan terus bersemangat untuk mencapai cita-cita mereka. Untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid, guru perlu menerapkan nilai murni dalam diri murid, sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Ianya bertujuan untuk mendidik murid bertoleransi dengan semua golongan, tidak kira muda maupun berusia, dengan menunjukkan sikap dan contoh yang baik kepada masyarakat. Dari segi pelaksanaan berkecakapan tinggi pula, guru bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keberhasilan murid dalam menyediakan bentuk PDP yang berkesan di samping berusaha dengan lebih tekun terhadap kemenjadian murid. Kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam pembentukan sasiah murid. Guru juga perlu berjalan seiring dengan aspirasi dalam sistem pendidikan agar dapat menjadi tunjang utama kepada generasi akan datang. Guru yang berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pemudahcaraan PDP. Dengan memberikan tunjuk ajar dengan memberikan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab dan menjadi suri teladan semata-mata menjadikan pelajarnya insan yang unggul. Setiap guru perlu menguasai kemahiran mengajar dalam proses mendidik. Kepelbagaian strategi, kaedah dan teknik pengajaran membantu guru mengajar dengan lebih berkesan kerana setiap kemahiran, ilmu, kehendak sesuatu subjek dan pelajar memerlukan aplikasi pendekatan mengajar yang berbeza. Mendidik dengan sentuhan kasih sayang meliputi kesantunan, perhatian, memuliakan, menghargai dan menghormati. Sikap semikian menjadikan pelajar lebih bermotivasi, menenteramkan jiwa dan memberikan inspirasi kepada mereka. Amanah dan tanggungjawab memerlukan kejujuran, memegang teguh kepercayaan dan integriti yang tinggi daripada guru.